Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Apa kabar adik-adik? Ustaz harapkan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat dan gembira. Hari ini kita akan belajar mengenai syirik. Sebagaimana yang adik-adik nampak di dalam gambar raja yang berada di sebelah, perbuatan syirik ini banyak sebenarnya. Dan sebenarnya perbuatan ini sudah menjadi sebahagian besar daripada sejarah manusia. Di dalam Al-Quran pernah dinyatakan pada zaman Nabi Musa, manusia telah belut dan menyekutukan Allah dengan menyembah anak patung lembu yang dinamakan Samiri. Pada zaman selepas wafatnya Nabi Sulaiman, jin dan syaitan telah menghasut manusia agar mempercayai golongan mereka untuk menjadikan manusia itu berlaku syirik, memuja ruh-ruh yang telah tiada dan sebagainya. Di dalam sejarah orang Melayu sendiri, kita juga terkenal dengan panggilan Pomo. Ini juga adalah syirik kerana mempercayai adanya kuasa selain daripada Allah untuk menyembuhkan ataupun membuang semangat jahat, meminta nombor, memuja untuk permainan judi. Ini semua syirik. Dan akhir sekali, banyak juga di kalangan kita yang pernah berdoa selain daripada Allah. Contohnya, kalau kamu jumpa pokok-pokok yang besar, orang-orang tua dahulu akan menyatakan minta maaf, anak cucu tumpang lalu. Itu semua adalah syirik. Jadi, apakah maksud syirik yang sebenar? Syirik pada pengertian ialah perbuatan menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Syirik ini boleh berlaku sama ada dengan i'tiqad, yakni kepercayaan, perkataan maupun perbuatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat ke-22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maksudnya, maka janganlah sekali-kali kamu mengadakan sembahan selain bagi Allah, sedangkan kamu tahu. Sadaqallahul azim. Jadi anak-anak, ini adalah dalil Allah telah mengharamkan syirik bagi kita, kerana Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah. Qul huwallahu ahad. Itulah ayatnya. Allah
yang satu, Allah yang harus disembah, bukan makhluk. Hukum syirik sudah pasti haram. Kita orang Islam haram mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah, menyembah selain daripada Allah. Dan dosa syirik ini dikategorikan dalam dosa yang paling besar. Sudah pasti, kalau dosa yang paling besar, azabnya juga pedih. Anak-anak, syirik terbagi kepada dua. Yang pertama, syirik jali, dan yang kedua, syirik khafi. Apakah yang dinamakan syirik jali dan syirik khafi? Syirik jali adalah syirik yang kita boleh namakan sebagai syirik terang-terangan. Maksudnya apa? Maksudnya mempercayai atau mengaku wujudnya ada Tuhan selain daripada Allah, atau menyembah selain daripada Allah yang Esa. Jadi syirik jali ini juga dikenali sebagai syirik yang besar, kerana orang yang melakukan syirik jali ini tanpa segan silu dengan terang-terang menyembah selain daripada Allah. Apakah contoh perbuatan ini? Contohnya menyembah berhala, menyembah matahari, bulan, bintang dan sebagainya, meminta doa dan pertolongan daripada kubur, ataupun memuja roh orang yang telah mati dengan konon mahu mengambil manfaat, berkat dan sebagainya. Semua ini adalah syirik, kerana yang hanya wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kesan syirik jali kepada kita? Yang pertama, syirik ini akan membatalkan akidah. Yang kedua, kalau orang itu melakukan syirik, dia telah melakukan dosa yang besar. Dan yang ketiga, Allah telah menjanjikan azab yang pedih untuk orang yang melakukan dosa-dosa besar. Na'udzubillahi min zalik. Jadi, apakah tindakan ataupun cara yang boleh kita lakukan untuk mengelakkan diri kita daripada melakukan syirik jali? Oleh itu, adik-adik, antara cara yang paling mudah adalah mendalami ilmu tentang Islam, berguru dengan ustaz atau ustazah yang mahir, yang memang mempelajari bidang pengajian Islam. Jangan berguru dengan entah siapa-siapa saja. Kalau mahu belajar tentang Islam, belajarlah dengan ustaz atau ustazah. Itu adalah cara yang paling tepat. Belajar dengan mereka yang memang kelulusannya bidang pengajian Islam. Kerana apa? Ini mengelakkan daripada kita melakukan kesesatan dan sebagainya dan melakukan syirik. Na'udzubillah min zalik. Kerana di dalam Islam amat mudah sebenarnya, ringkas, tidak susah. Yang penting hanya sembah Allah dan turut perintah Allah dan jauhi larangan Allah dan Rasulnya. Itu sahaja. Sangat mudah. Bak kata Nabi, telah ditinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan kamu sesat selama-lamanya, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ini pesan Nabi. Mengapa kita perlu dengar kata orang lain? Jadi, tetapkanlah iman kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, istiqamah, beribadat dan berdoa hanya kepada Allah. Jangan kepada orang lain. Kalau susah hati, mengadulah pada Allah. Kalau sakit hati, mengadulah pada Allah. Kalau rasa gusar, sedih dan segalanya, mengadulah kepada Allah. Sujudlah pada Allah. Kerana sujud itu suatu perkara yang istimewa. Tunduknya dahi kita menyembah ke bumi kerana Allah. Namun suara rintihan terdengar di langit. Begitulah pujangganya. Mengapa harus mengadu pada orang lain, ataupun mengadu pada Facebook ataupun TikTok? Ngadulah pada Allah. Dan yang ketiga, taati perintah Allah dan Rasul. Sebagaimana pesan Nabi yang telah saya nyatakan tadi, tidak akan selama-lamanya kita ini sesat selagi mana kita berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu pesan Nabi. Jadi, mengapa perlu
kita dengar pesan orang lain. Dengarlah pesan Nabi. Sesungguhnya apa yang Nabi pesan itu adalah wahyu dari Allah. Dan Nabi tidak akan sesekali berdusta ataupun menipu kita untuk kepentingan dirinya. Jadi begitulah adik-adik pelajaran syirik pada kali ini. Ustaz harap apa yang Ustaz sampaikan dapat memberi manfaat kepada diri adik-adik dan juga Ustaz. Berjumpa lagi. Ahlan wa sahlan ke kelas Ustaz Faizal. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.